perkara. Yang pertamanya di antara hikmah Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan syariat kepada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya ialah untuk hifzuddin, untuk menjaga agama yang kita telah bincang minggu lepas. Dan yang keduanya kita juga dah bincang hifzun nafs, untuk menjaga nyawa, ya. Dan malam ini insya-Allah kita akan pergi kepada hifzul aql, ya, untuk menjaga akal, ya. Ya, menjamin kemurnian fikiran dan kewarasan akal, ya. Terima kasih Faris yang kongsi slide, ya. Okey, yang ketiganya maqasid ataupun tujuan syariat Allah Subhanahu Wa Taala ni ialah untuk menjamin kemurnian akal. Sebagaimana yang kita semua sedia maklum, bahawa akal ini merupakan titik perbezaan antara makhluk manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Tanpa akal, manusia akan menjadi lebih rendah kedudukannya, ya. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quranul Karim, tanpa akal ataupun apabila manusia tidak menggunakan akal, dia boleh lebih rendah daripada binatang, dan apabila dia menggunakan akal, dia lebih hebat juga, ya. Okey, dan inilah yang membezakan manusia dengan malaikat, ya. Okey, jadi oleh kerana akal ini merupakan anugerah dan kekuatan berfikir yang telah melayakkan manusia memegang status khalifah Allah di atas muka bumi ini, ya. Sebab itulah apabila Allah Subhanahu Wa Taala turun dalam ayat dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Taala berfirman kepada nak taklifkan tanggungjawab khalifah ini kepada gunung, ganam, bukit bukau ni mereka tak mampu. Tetapi manusia sanggup, ya. Kerana apa? Kerana manusia ni Allah Ta'ala kurniakan kelebihan kepada mereka dengan adanya akal. Jadi oleh demikian menjadi suatu kewajipan kepada kita untuk menjaganya. Jadi oleh itu Islam telah menggalakkan manusia untuk menuntut ilmu, menguasai ilmu. Maknanya kita ni sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu daripada wayan sampai ke liang lahat. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Tuntutlah menuntut ilmu itu adalah suatu kefarduan, suatu kewajipan bagi muslim lelaki dan muslim perempuan. Jadi menuntut ilmu sebenarnya merupakan suatu kewajipan. Jadi alhamdulillah kita ini termasuk dalam golongan mereka yang sentiasa menuntut ilmu. Jadi apabila kita berusaha untuk mencari ilmu, maknanya kita berusaha menggunakan akal, untuk menggunakan akal kita, insya-Allah, ya. Dan untuk menjaga kemurnian akal ini juga, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkan, ya. Walaupun saya sebut tujuannya untuk menjaga akal, tetapi bukan itu sahaja sebenarnya, ya. Dia juga termasuk dalam perkara untuk menjaga agama, untuk menjaga harta, memang dia berkait. Tetapi poin yang kita dapat ambil daripada nak menjaga akal ini, pengharaman arak umpamanya adalah di antaranya untuk menjaga akal, ya. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, innamal khamru wal maisaru innamal khamru wal maisaru innamal khamru wal maisar. Ya, sesungguhnya arak judi, tenun nasib, semuanya itu adalah perbuatan syaitan. Fajtanibuh, hendaklah kamu jauhkan, ya. Dalam surah Al-Maidah. Innamal khamru wal maisru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi
Tujuannya apa? Di antaranya ialah untuk menjaga akal manusia. Okey, jadi kerana pentingnya kedudukan akal ini, maka Islam memerintahkan manusia supaya sentiasa memelihara kesihatan akal dan berusaha mengembangkan potensi akal dengan cara berfikir tentang ciptaan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi akal ini bukan sekadar kita berbangga kita ni berakal saja, tapi kita kena guna akal kita itu. Guna potensi akal itu. Sebab itulah dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala banyak mengajak kita ni, mencabar kita ni untuk menggunakan akal. Afala taqilun, afala tatadabbarun, afala yanzurun, ya. Walaupun disebut dengan perkataan yang zurun, melihat, tetapi dia bukan melihat dengan mata saja, tetapi dengan melihat dengan akal, ya. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak melihat bagaimana unta itu diciptakan, ya. Kita tengok je unta, tetapi Allah Taala suruh melihat unta bukan sekadar melihat macam tu saja, tetapi melihat, mengkaji sungguh-sungguh. Daripada ayat tersebut ada tokoh cendekiawan Islam, di antaranya Ibnu Nafis, ya, yang pakar dalam bidang zoologi, ya. Dia Ibnu Nafis, tak saya, dalam bidang kedoktoran. Dia tahu tentang proses peredaran darah dalam badan manusia ni, fungsi jantung, paru-paru dan sebagainya. Di antaranya apabila dia membaca dan mengkaji ayat tersebut, ya. Maknanya dia melihat bukan sekadar melihat dengan mata, tapi melihat dengan akal. Jadi sebab itu dalam Al-Quranul Karim Allah Taala banyak mengajak kita menggunakan akal. Tadabbur, tadabbur Al-Quran. Jadi ini sebenarnya objektif bagaimana Islam ini mengajak atau memelihara akal fikiran, supaya tidak rosak, ya. Jadi kalau dalam Al-Quranul Karim Allah Taala mengharamkan al-khamar, arak, jadi perkara-perkara yang boleh membawa kerosakan walaupun bukan arak, maka dia tetap haram, ya. Contohnya dadah, dadah, pek kuda, ganja dan sebagainya, dia adalah haram. Walaupun dalam Al-Quranul Karim Allah Taala tak sebut dadah, tak ada dadah. Bunyi perkataan dadah tu macam mana? Wa'ad-dadah. Wa'ad-dadah tu bukan dadah, ya. Bukan heroin, tu bunyi je dadah. Dadah, ya. Tapi kenapa dadah tu diharamkan? Kerana ia diharamkan dengan kaedah ijma' ulama, dengan kaedah qiyas, kerana dia memabukkan. Ada illah dia. Oleh kerana illah dadah itu memabukkan, merosakkan akal, maka dia diharamkan, ya. Rokok macam mana? Rokok. Jadi rokok ni jadi isu jugalah kan. Sebab ada yang tegar rokok tak haram, makruh je. Yang tak suka rokok haram, ya. Jadi itu masalah, ya. Jadi sebenarnya hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala ni jelas. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Haram itu jelas, dan yang haram itu, yang halal itu jelas, dan yang haram itu pun jelas, ya. Yang kata tak jelas tu bukan hukum tak jelas, manusia cuba buat gambaran jadi tak jelas, ya. Kesilapan manusia. Okey. Seterusnya. Okey, menjamin kehormatan dan maruah diri. Okey, di antara maqasid yang keempat, ya, iaitulah menjamin kehormatan dan maruah diri. Kemuliaan dan kepribadian seseorang berkait rapat dengan kehormatan dan maruah diri. Seluruh perintah Allah, solat, puasa, zakat dan haji serta larangannya, zina, ya, zina, pendedahan aurat, pergaulan bebas, bertujuan untuk membentuk ketinggian dan kemuliaan akhlak serta menghindarkan manusia daripada terjerumus ke lembah kehinaan. Jadi Allah Ta'ala mengharamkan perzinaan umpamanya, mengharamkan pergaulan bebas, bukan untuk menyekat hak asasi manusia, tetapi nak menjaga manusia itu kerana manusia itu sendiri mulia.
dia ada maruah, dia ada dia ada ketinggian, ada akhlak, ya. Jadi apabila untuk menjaga kehormatan itulah, ya, kemuliaan diri itulah, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan perzinaan dan menghalalkan pernikahan. An-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa tak suka kepada sunnahku, maka dia bukan dari kalanganku, ya. Jadi hukum hakam tersebut adalah di antaranya untuk menjamin kehormatan dan maruah diri manusia, ya. Bagaimana apabila kalaulah tak ada sistem pernikahan, ya, sudah tentulah manusia akan jadi kucalana, rosak, ya. Kenapa? Kerana manusia ni dia ada emosi, dia ada perasaan, ya, perlu kepada kasih sayang, dan perkara ini akan dapat apabila adanya institusi kekeluargaan, institusi rumah tangga, ya. Jadi sebab itulah, ya, kalau kita baca bagaimana kecelaruan yang wujud dalam ideologi barat umpamanya, komunis, ya, yang dipelopori oleh Karl Marx. Apabila Karl Marx yang mempopularkan komunisme ini, yang mana di antara asas pegangan komunis ini tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan dikatakan tak wujud, ya. Agama ni dianggap sebagai candu, ya. Dan peringkat awalnya bagaimana dia nak implementkan komunis itu dalam sistem kemasyarakatan, ya, oleh kerana tak ada agama, bagaimana mereka nak mengimplementasikan sistem kekeluargaan. Peringkat awalnya negara-negara komunis ini dia tak ada sistem perkahwinan. Dia tengok-tengok macam tu, rasa-rasa suka, boleh duduk sama, lepas tu ada anak, macam tu je. Sehingga pada peringkat awalnya betapa bercelarunya institusi sosial dalam masyarakat tersebut kerana tak ada tanggungjawab, ya. Anak ada tapi tak tahu siapa pemilik, ya, sehingga kerajaan terpaksa buat pusat jagaan dan sebagainya. Jadi ini nak gambarkan kepada kita setelah Islam, ideologi umpamanya yang dicipta oleh manusia, walaupun ianya telah dikatakan dipelopori oleh tokoh-tokoh hebat di dunia, apabila ianya tidak berasaskan kepada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan membawa kerosakan kepada manusia. Jadi kita sebagai Muslim ini hendaklah rasa syukur, rasa bangga dengan kurniaan Islam kepada kita ni, ya. Jadi kita ni telah memiliki satu sistem, satu peraturan yang begitu hebat sekali, yang akan membawa kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Tapi kita lihat ramai juga orang Islam yang tak bahagia. Kenapa? Ya, kerana di antaranya kerana kita tak ikut petunjuk Al-Quranul Karim, tak ikut petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ikut petunjuk Allah dan kita berusaha untuk mencari kebahagiaan, Allah Taala akan kurniakan apa yang kita nak, ya. Sebab itulah, ya, dalam Islam ini umpamanya dia tidak ada pengertian kalah sebenarnya, ya. Kerana walaupun saya nak kaitkan dengan bahagia, walaupun tak nampak orang tu tak bahagia, tapi hakikatnya apabila hubungannya dengan Allah tu erat, diikut hukum Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang betul, maka sebenarnya dia mencapai kebahagiaan, ya. Tapi oleh kerana kita nampak bahagia itu benda yang betul fizikal, jadi kita tengok orang miskin dia tak bahagia, kan. Sedangkan kebahagiaan itu di hati. Okey, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra, ya, Allah Taala berfirman, la taqrabuz zina innahu kana fahish. Jangan kamu mendekati zina, sesungguhnya ia adalah perbuatan yang keji dan jalan yang salah. Jadi Islam mengharamkan perzinaan ini kerana apa? Bukan nak sekat kebebasan, tetapi nak menjaga maruah, ya. Nak menjaga maruah, ya. Nak menjaga maruah sebab manusia ni dia ada maruah. Dia ada emosi, dia ada perasaan, ya. Jadi Islam datang dengan adanya hukum had bagi jenayah
zina. Ya. Az-zaniyatu waz-zani, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahid. Ya. Pezina perempuan, pezina lelaki hendaklah disebar. Ya. Jadi itu dia merupakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya apa? Untuk menjamin kehormatan dan maruah diri. Dan bukan itu saja, sistem munakahat itu sendiri merupakan satu sistem untuk menjamin kehormatan dan maruah diri. Ya, sebab itulah dalam perkahwinan kena ada wali, ya, kena ada saksi, kena ada lafaz, ya, dan dalam sistem perkahwinan juga, ya, ada boleh bercerai, ya, ada macam-macam, ada sistem talak, ada sistem iddah dan sebagainya. Ya. Bayangkanlah, ya, saya tak tahu ada tak selain daripada Islam sistem iddah. Kan? Orang lelaki tahu kan iddah kan? Iddah, ya. Bagaimana betapa telitinya hukum Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Apabila berlakunya perceraian, ya, kena ada iddah sebelum diberkahwin. Tujuannya apa? Untuk menjaga kemuliaan manusia. Saya rasa tak ada dalam sistem yang lain. Ini betapa murninya hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila manusia ikut peraturan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang lengkap, dengan cara yang sempurna, manusia akan berada dalam keadaan kedamaian, kebahagiaan. Ya. Okey. Seterusnya, yang kelima. Okey, seterusnya. Okay, sebelum tu, okay. Menjatuhkan maruah orang lain dan mencemuh, mengaibkan, mengaibkan dan memanggil dengan gelaran yang tidak baik juga dilarang. Ya. Jadi untuk menjaga maruah manusia ni, Islam melarang kita panggil orang dengan nama-nama yang buruk. Ya. Kerana apa? Nak jaga keharmonian. Ya. Maruah, apa maksud maruah, ya? Mar'uah. Maruah berasal daripada bahasa Arab iaitu maru'ah yang secara umumnya bererti sebagai harga diri. Harga diri merupakan satu perkara asas bagi manusia. Ia memberi imej tentang tahap kedudukan manusia itu dari segi status akhlak dan integritinya menurut Islam. Oleh itu Islam mengajarkan manusia berada beberapa perkara untuk memelihara keperluan keturunan maruah. Antaranya seperti sistem perkahwinan yang teratur. Teratur sistem perkahwinan kita. Yang jadi masalahnya kita sendiri yang buat masalah. Kan? Islam suruh dalam perkahwinan kena ada walimah. Kena ada walimah. Tapi kita kadang-kadangnya apabila sebut perkahwinan, walimah itu dijadikan sebagai suatu yang terlalu besar dalam perkahwinan. Ya, dengan mengadakan majlis perkahwinan itu sehingga sanggup buat pinjaman, bergolok gadai. Ya. Lepas tu timbul masalah. Ya. Jadi masalah itu timbul bukan daripada sistem peraturan hukum Allah, tapi daripada manusia sendiri, umat Islam sendiri yang tidak memahami ataupun yang tidak mempraktikkan hukum Allah, peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang yang beriman, ya, janganlah suatu puak dari kaum lelaki mencemuh dan merendah-rendahkan puak lelaki yang lain. Ya. Kata mengata rendah merendah, mencemuh ni bukan orang perempuan, ya. Dalam ayat dalam surah Al-Hujurat, ya, wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'dha ni, ya. Pertamanya Allah Subhanahu Wa Taala sebut orang lelaki dulu, ya. Kerana harus puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka. Kerana mungkin orang yang kita kata, orang yang kita maki, orang kita perlekeh-lekehkan itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah pula suatu puak, satu golongan dari kaum perempuan mencemuh dan merendah-rendahkan puak perempuan yang lain. Kerana harus puak yang dicemuh itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah setengah kamu menyatakan keaiban setengahnya yang lain. Dan janganlah pula kamu memanggil antara satu dengan yang lain dengan gelaran yang buruk. Jadi surah Al-Hujurat ini surah yang begitu mendidik kita dalam usaha kita untuk membina masyarakat yang baik, masyarakat yang harmoni.
dalam membentuk sistem kekeluargaan dan sebagainya. Ya. Jadi itu kandungan daripada surah Al-Hujurat ayat yang ke-11 untuk menjaga maruah manusia, kerana manusia ini ada harga diri. Ya. Okey, yang kelimanya menjamin usaha pemilikan dan penguasaan harta. Ya, yang kelimanya harta. Jadi kita semua bersetujulah ya bahawa harta merupakan keperluan asas kita. Ya. Harta yang dimaksudkan ialah di sini ialah keperluan asas, ya, bukannya harta kekayaan yang bertimbun-timbun. Yang dimaksudkan dengan harta ialah keperluan daruri bagi manusia, ialah harta sekadar memenuhi keperluan asas mereka seperti rumah yang sempurna, makanan yang halal, pakaian yang menutup aurat dan pendidikan asas. Untuk memiliki keperluan ini, seseorang perlulah juga berharta. Tidak mungkin seorang boleh menjalani kehidupan yang sempurna tanpa keperluan tersebut. Ya. Harta dalam konteks inilah yang dianggap oleh Islam sebagai keperluan daruri, keperluan asas. Ya. Oleh itu, ajaran Islam mengambil langkah yang berbagai untuk memelihara keperluan asas manusia terhadap harta ini. Di antaranya, Islam memerintahkan manusia supaya bekerja bagi mencari rezeki yang halal. Bagi mengelakkan kerosakan berlaku terhadap keperluan ini, maka Islam melarang dan mengenakan hukuman yang keras terhadap kesalahan seperti mencuri, merompak, menipu dan sebagainya. Ya. Jadi Islam mengiktiraf pemilikan harta. Berbeza dengan setengah-setengah ideologi yang lain, tidak memberi hak untuk memiliki harta. Komunis, sosialisme, dia tidak memberi hak untuk kita memiliki harta. Ya. Sebab itulah ya, kalau kita pergi ke setengah-setengah negara Arab, ya, saya tak pernah pergi, tapi ni dia cerita kawan yang pergi. Pergi ke Syria dulu, suatu ketika dululah ya. Kalau tengok rumah dia orang sama je. Dia tidak boleh tonjolkan kemewahan dia. Kalau nak mewah, kena buat sendiri senyap-senyap dalam rumah. Kerana apa? Kerana dia nak semuanya sama rata. Ya. Jadi sebenarnya ini adalah asal, bukan tak bagus, ya. Tapi apabila dia terlalu ekstrim, dia tidak memberi ruang kepada manusia untuk memiliki harta. Ya. Jadi ajaran komunis yang dipropori oleh Karl Marx tidak memberi hak untuk manusia ini memiliki harta. Ya. Kerana apa? Kerana dikata dengan hartalah menyebabkan manusia ini punah-ranah, berebut harta. Jadi untuk itu, maka setiap rakyat tidak dibenarkan untuk memiliki harta. Jadi harta menjadi milik negara. Sama ada kamu pencuci ke, cleaner ke, cikgu ke, pesyarah ke, engineer ke, pendapatan sama saja. Kenapa? Nak sama saja. Pada peringkat awalnya nampak cantik. Baguslah nampak sama. Tapi oleh kerana manusia ini ada naluri, ada kehendak, ada kemahuan. Ya. Ada orang yang kuat bekerja, ada yang malas. Ya. Jadi apabila naluri ini tidak dapat disempurnakan dengan cara fitrah, maka dia akan membawa kerosakan. Sehingga negara-negara komunis menjadi negara yang teruk, ya, yang miskin dan sebagainya. Bukan wujudnya masyarakat yang sama rata. Masyarakat sama rata antara bourgeois dan proletariat dalam negara komunis, ya. Tetapi wujudnya orang kaya yang begitu kaya, ya, jurang yang begitu tinggi, ya. Terutamanya oleh pemimpin-pemimpin lah, kerana harta menjadi milik negara, jadi milik dia. Ya, rakyat yang bertukar lumus mencari harta tidak dapat memiliki. Ya. Jadi Islam tidak mengiktiraf, Islam tidak membenarkan, itu bukanlah suatu ajaran Islam. Ini bercanggah. Ya. Namun begitu, komunis ini dia nak membenarkan pandangan mereka tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Dia kata sebenarnya sama saja dengan Islam ni. Sebab dalam Islam adanya sistem apa? Sistem zakat. Kan? Apa tujuan zakat? Zakat, bagaimana zakat itu berperanan? Zakat diambil daripada
harta orang yang berada diberi kepada orang yang fakir miskin, ya, kepada asnaf yang lapan umpamanya. Jadi ini juga menggambarkan bahawa dalam Islam pun wujud usaha-usaha untuk membentuk masyarakat yang sama rata. Jadi sama saja komunis dengan Islam. Jadi ini adalah suatu pandangan pemikir-pemikir ideologi suatu ketika dahulu apabila mereka nak mempraktikkan komunisme dalam negara mereka supaya tidak mendapat tentangan daripada masyarakat Islam, maka mereka menyatakan bahawa dalam Islam adanya sistem komunis. Jadi apabila mereka mengamalkan sistem komunis, sosialis dan sebagainya, tentangan itu agak kurang. Kerana apa? Kerana ada beberapa falsafah yang ada dalam komunis itu ada sama dengan Islam. Ini kecelaruan yang wujud suatu ketika dahulu. Jadi oleh demikian, apabila kita membicarakan ideologi tersebut, kita hendaklah faham bahawa Islam tu Islam, ideologi, falsafah itu tetap falsafah ataupun ideologi yang tidak ada kena-mengena dengan Islam. Ya, kalau wujud macam persamaan itu secara tak langsung lah, ya. Bukan benda yang boleh kita samakan, ya. Kerana Islam itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ad-din ataupun ideologi itu datangnya daripada manusia. Dah hilang dah slide. Ha? Ya. Dalam ni nampak student je. Oh ya ke? Staff tak boleh join. Macam mana? Ustazah, saya rasa Ustazah dah terbagi link lain. Oh, Ustazah bagi link lain. Minta Ustazah bagi link ni lah, boleh? Saya dah PM Ustazah tapi Ustazah tak jawab pun. Oh ya ke? Macam mana? Ya. Okey. Sebab moderator dia ada dua, student dengan Ustazah mai satu kan. tak mah. Nak habis lah. Okey kan? Dah boleh masuk kan? Minta maaf sebab saya guna yang student bagi sebenarnya. Rupanya tak sama dengan apa yang Ustazah Maizatu bagi. Okey, saya teruskan ya. Pergi sebelum tu Faris. Slide sebelum tu. Okey, jadi yang kelima, maqasid syariah yang kelima menjamin usaha pemilikan dan penguasaan harta. Jadi harta penting dalam kehidupan manusia. Syariat Islam telah menggariskan peraturan, hukum dan undang-undang berkaitan dengannya, antaranya kepentingan mencari kekayaan daripada nikmat dan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, ya.
Jadi dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-77, Allah Ta'ala berfirman, dan carilah dengan apa yang dikurniakan oleh Allah kepada engkau untuk kebahagiaan hari akhirat, dan janganlah engkau lupa akan bahagianmu di dunia. Ya, begitu juga dalam surah Al-Jumu'ah. Ya. Allah Ta'ala suruh kita bertebaran di atas muka bumi, ya, untuk mencari rezeki. Seterusnya, okey, diusaha melalui cara dan pendekatan yang diharuskan seperti jual beli dan lain-lain. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya. Kalau tadi saya sebut bagaimana komunis cuba menyatakan bahawa Islam ni tidak bercanggah dengan ajaran mereka kerana dalam Islam ni ada sistem zakat. Ya. Untuk mewujudkan masyarakat yang sama rata dalam sebuah negara, tidak ada golongan bourgeois dan golongan proletariat ini, maka harta menjadi milik negara. Maka untuk mewujudkan masyarakat yang sama rata, maka dalam Islam ada sistem zakat. Jadi dikata dalam Islam itu adanya sistem yang sama, hampir sama dengan komunis, maknanya tak ada masalah. Ya. Sebenarnya itu adalah satu kekeliruan yang cuba dibawa oleh komunis untuk mereka menguasai masyarakat Islam. Ya. Jadi begitu juga dengan kapitalis. Jadi kapitalis dalam bab ini mereka menyatakan Islam dengan kapitalis sama saja. Sebab Islam memberi hak untuk kita memiliki harta. Sebab kapitalis memberi hak untuk kita memiliki harta. Kita jual beli, kita nak jadi kaya, kita boleh, itu adalah hak kita. Ya. Tapi adakah itu benar? Sebenarnya tidak benar, sebab kita memiliki harta ini bukan bersifat mutlak. Kapitalis menganggap harta yang mereka miliki itu bersifat mutlak. Sebab itulah apabila dia ada harta, dia boleh buat apa saja. Kan? Dia nak buat benda yang ada pembaziran, merosakkan alam dan sebagainya, tak ada masalah. Tapi Islam tak. Islam memberi hak untuk kita memiliki harta, tapi dalam masa yang sama, hak itu bukan hak bersifat mutlak, tetapi ada tanggungjawab di atas apa yang kita miliki. Ya, kerana apa? Kerana apa yang kita miliki itu akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan oleh yang demikianlah, ya, maka dalam Islam, oleh kerana mengiktiraf untuk manusia ini memiliki harta, maka Allah Taala menghalalkan jual beli, merupakan proses untuk pemilikan, dan mengharamkan riba. Wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Allah Taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan harta juga mesti dibelanjakan ke jalan yang diredai Allah, serta banyakkan sedekah dan berzakat. Ini di antara tujuan maqasid dalam pemilikan harta ni untuk hifzul mal ni, iaitulah kita kena belanjakan harta yang kita miliki itu pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa yang kita miliki itu ialah apa yang kita belanjakan. Apa yang ada ni sebenarnya bukan milik kita. Ya. Laptop ni ke, handphone ke, duit dalam poket kita belum tentu jadi milik kita. Ya. Belum tentu jadi milik kita. Yang milik kita ialah kita bagi. Kita bagi ke orang, kita sedekah, kita buat infak, ya, kita zakat dan sebagainya. Itulah yang menjadi milik kita di hari akhirat nanti. Ya. Jadi untuk menjaga pemilikan inilah yang maka Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita dengan peraturan yang disebut dengan hukuman had, hukuman hudud. Adanya pengharaman mencuri. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lelaki, pencuri perempuan hendaklah dipotong tangan. Ya. Jadi kerana apa sampai kena potong tangan? Kerana apabila dia menceroboh, mencuri hak orang lain, maka dia dikenakan hukuman had, hukuman potong tangan. Cuma apabila orang tidak mengkaji peraturan Islam, maka orang kata peraturan Islam ini kejam, keras, ya, macam-macam lah dia kata, ya, tidak berperi kemanusiaan. Sebenarnya Islam lah yang berperi kemanusiaan. Jadi pandangan-pandangan tersebut sebenarnya ialah pandangan untuk memberi penghargaan kepada orang yang mencuri. Kan? Apabila berlakunya jenayah mencuri, apabila si pencuri itu nak dikenakan hukuman, dikata zalim. Kerana apa? Kerana potong tangan. Tapi dia tak melihat bagaimana sengsaranya orang yang menjadi mangsa mencuri. Ya. Beberapa minggu lepas kita dengar bagaimana, ya, merupakan bekas
pak saudara kepada bekas student kita juga yang mana rumahnya dirompak, bukan hartanya dirompak tapi dia juga dibunuh. Ahli keluarganya dipukul sehingga cedera sampai peringkat tersebut. Kerana apa? Kerana mereka manusia ni tak takut dengan peraturan yang dicipta oleh manusia. Ya. Tetapi apabila apabila manusia itu dihadapkan dengan peraturan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dikanunkan peraturan Allah Subhanahu Wa Taala, manusia akan rasa gerun. Ya. Sebab itulah dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan nakalam minallah. Pencegahan pencuri lelaki, pencuri perempuan hendaklah dipotong tangannya sebagai pencegahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud pencegahan? Pencegahan ini dalam masyarakat kita lah, apabila membicarakan tentang undang-undang hudud umpamanya, ya, bukan dilaksanakan pun, baru duk bincang. Baru duk bincang di peringkat institusi, mahkamah ke, kehakiman ke, di peringkat universiti ke, dah kecoh. Ya, dah kecoh ni nak pergi kepada hukuman barbarian dan sebagainya. Kerana apa? Kerana manusia begitu takut. Sedangkan dalam masa yang sama, jenayah bukan mencuri. Pembunuhan berleluasa kerana sebab nak mencari harta. Ya. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana hikmah peraturan Allah Subhanahu Wa Taala apabila dikanunkan, diimplementasikan, manusia ini akan takut. Nah, itu di antara objektif peraturan. Kalau kita buat peraturan hebat macam mana pun, kalau tak ada rasa takut, tak ada makna lah. Kan? Sebab itulah kita tengok COVID ni makin menjadi-jadi. Kena RM1,000. Ada orang tak ada duit, okey, dia takut. Orang ada duit, selamba je kan. Apa makna RM1,000? Kan? Jadi ini berapa? Inilah maknanya kita lihat bagaimana peraturan Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia bukan menjaga zahir manusia, fizikal manusia, tetapi dia menjaga dalaman manusia. Ya. Jadi dan juga perkara tersebut berlaku kerana umat manusia sendiri ataupun orang tak sebahagian orang Islam sendiri tidak memahami hakikat peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Diingat curi kerat, ya, maka banyak orang bunuh tangan. Ya. Sedangkan proses nak dikenakan hukuman had itu adalah suatu perkara yang begitu sukar. Ya. Apabila wujud sahaja kesamaran, ya, maka hakim tak boleh mengenakan hukuman had, hukuman hudud kepada penjenayah, mesti diturunkan kepada hukuman ta'zir, mengikut budi bicara. Ya. Kalau ada sahaja keraguan, ya, sebab itulah nak dipastikan dikenakan hukuman had, nilaian harta mesti nilaian yang ada nilai. Ya. Kalau sekadar RM1,000 tak kena lagi. Ya. Lepas tu orang yang mencuri itu tujuannya apa? Kalau dia mencuri kerana lapar, tidak boleh dikenakan hukuman had. Katakan musim COVID ni kan, orang memang terdesak. Ya. Dalam hukum Islam tak boleh dikenakan hukuman had. Tak boleh. Ya. Zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, di zaman Amr Ramadah, ya, zaman kemarau, apabila berlakunya jenayah mencuri, tidak dikenakan hukuman had kerana suasana. Ya. Ataupun majikan yang tidak beri gaji yang sepatutnya kepada pekerjanya, menyebabkan pekerjanya mencuri harta majikan, tidak dikenakan hukuman had. Ya. Dan harta tersebut mesti disimpan di tempat yang kukuh. Ya. Kan? Dalam peti besi macam tu umpamanya, buat lari lah, tu kenalah. Kalau pintu terbuka, ya, tak dijaga, maka tidak dikenakan hukuman had. Banyak, ya. Dan kena ada saksi pula. Saksi melihat, kenapa saksi itu tidak larang pula. Jadi banyak perkara-perkara yang menyebabkan nak dikenakan hukuman tersebut satu perkara yang begitu sukar. Ya, itu pun manusia takut. Ya, kerana apa? Kerana nakalan minallah, adanya pencegahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi ini di antara bagaimana maqasid syar'iyah, ad-daruriyah, al-khamsah yang kelima ini, iaitulah untuk menjaga harta. Okay, seterusnya. Habis dah?
Habis kan? Habis dah ya. Dah habis dah maqasid syar'iyah ya. Okey, apa yang kita bincangkan itu maqasid syar'iyah ataupun ad-daruriyah al-khamsah itu merupakan perkara-perkara asas. Perkara-perkara asas dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala ya, nak menjaga 5 perkara. Yang pertama nak menjaga din, menjaga agama, yang kedua nak menjaga nyawa, yang ketiga menjaga akal, yang keempat menjaga maruah dan yang kelima menjaga harta. Jadi itu merupakan perkara-perkara asas yang mana menjadi tujuan syariat Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut dengan ad-daruriyah al-khamsah. Seterusnya kita pergi kepada maqasid bahagian yang kedua yang disebut dengan hajiyah. Hajiyah iaitulah keperluan hajiyah iaitulah keperluan yang penting. Tadi perkara asas yang amat perlu. Yang ni yang penting bagi manusia. Hajiyah ini iaitulah penting bagi manusia untuk menjamin kelapangan hidup mereka sekaligus menghilangkan kesempitan yang biasanya membawa kesusahan dan kesukaran. Maknanya hajiyah ini peringkat yang tidak sampai kepada peringkat daruri, perkara asas. Dia penting tapi tak sampai kepada peringkat yang terlalu sangat penting. Ya. Jadi apabila maqasid hajiyah ini tidak diambil kira, maka banyak kesukaran dihadapinya walaupun tidaklah sampai kepada kehancuran sistem hidup manusia seperti dalam keperluan daruriyah tadi. Ya. Imam Asy-Syatibi menyebut beberapa contoh maqasid hajiyah yang terdapat dalam ibadah, muamalat dan jinayah. Dalam ibadah contohnya rukhsah bagi orang yang sakit dan musafir. Di dalam muamalat contohnya jual beli saham, membeli modal dan mengairi tanaman. Manakala dalam jinayah pula seperti sumpah diat ke atas yang baligh dan jaminan ke atas harta. Ya. Maknanya maqasid hajiyah ini iaitulah perkara yang penting. Kalau tak ada, dia tak merosakkan sistem, tak merosakkan masyarakat, tapi dia susah. Jadi ada peraturan-peraturan Tuhan, peraturan-peraturan Allah Subhanahu Wa Taala, tujuannya untuk memberi kebaikan kepada manusia di peringkat selepas daruri, perkara-perkara asas. Seperti mana yang saya sebut tadi, contohnya iaitulah dalam rukhsah. Ya. Contohnya rukhsah. Kita nak bermusafir. Kita dibenarkan jamak dengan qasar. Ya. Itu kemudahan. Ya. Tapi kalau kita tak nak jamak, boleh ke? Boleh. Boleh je. Tetapi kalau kita tak jamak, susahlah. Ya. Mungkin musafir ni kita tak nampak sangat. Tapi kalau dalam keadaan-keadaan tertentu umpamanya, katakanlah seorang doktor yang tengah buat operation, ya, tengah buat operation mungkin merasa 5 jam, ya, tengah belah kepala umpamanya, ya, belah kepala, bedah ni ganas sangat kan, bedah kepala ataupun buat operate dada dan sebagainya kan. Lepas tu masuk waktu, kira kita nak semayang dulu. Relax lalu, teranga dada, teranga kepala, boleh ke? Kan? Jadi adanya rukhsah, adanya keringanan. Maknanya kita boleh jamak. Boleh jamak. Qasar tak boleh lah. Qasar dia terikat dengan marhalah, dengan musafir. Jamak boleh. Dalam keadaan kesukaran sakit, kita boleh jamak dengan tamam. Dengan sembahyang yang sempurna lah. Ikut rakaat dia lah. Kan? Contohnya exam. Exam, katakanlah memang ada kritikal sangatlah ya. Start Zuhur sampai Maghrib, tahulah exam ke tahap apa ya. Nak sesuaikan dengan time tu kan. Jadi tak boleh. Jadi macam mana nak buat? Jadi pada saat tersebut dibenarkan jamak. Mengikut kepada keadaan. Jadi itu merupakan rukhsah. Kalau kita tak ambil, susahlah.
Itu yang dikatakan hajiyat. Begitu juga dalam muamalat umpama. Tadi disebut dengan jual beli saham, ya, jual beli banyak benda-benda yang kalau kita tengok jual beli sekarang ni yang tak ada zaman Nabi lah kan. Pakai mesin air tu. Macam mana tu? Sebab dalam jual beli ikut Imam Syafi'i kena ada lafaz akad kan. Saya beli. Bila nak dengar nak dengar mesin tu jawab saya jual kan. Jadi macam mana? Ya, jadi dengan adanya batu-batu tertentu, ya, dengan ada tu maknanya itu boleh dikiaskan dengan persetujuan dan sebagainya, ya, maka dibenarkan. Jadi itu di antara perkara baru yang mana dibenarkan. Tapi perkara-perkara seumpama ini mesti ada keputusan daripada para ulama, ya. Saya tak ikuti sangat secara detail, tetapi 2-3 hari ni duduk dengar perkataan atomi. Dia dengar atomi. Saya tak tahu dia macam dia join business, wallahualam, maknanya mungkin menguntungkan, tetapi company itu dia salurkan keuntungan itu kepada dakwah Kristian umpamanya. Jadi boleh ke macam tu? Tak boleh lah. Kan? Jadi tapi oleh kerana benda tu dah jadi viral sangat, orang ramai praktik sangat. Jadi orang yang kata tak boleh itu telah dihentam, ya. Tak tahu nanti orang ada hentam saya lah, ni tak ada lah kan. Wallahualam lah. Okey. Jadi maksudnya itu peringkat yang disebut dengan keperluan hajiyat. Okey, seterusnya keperluan tahsiniyat. Keperluan tahsiniyat ataupun maqasid tahsiniyat ini iaitulah keperluan manusia kepada perkara-perkara yang dianggap terpuji dalam adat kehidupan dan pergaulan mereka seharian serta menjauhi suasana yang kurang baik yang dipandang rendah oleh akal yang sempurna dan matang. Pada keseluruhannya ia menyentuh peraturan akhlak dalam seluruh aspek pergaulan dan perhubungan termasuk perkara-perkara sunat. Antara contoh keperluan tahsiniyat ialah melakukan amalan sunat dalam beribadat, menjaga adab-adab makan, minum, pakaian, musafir, percakapan dan lain-lain, bidang sosial dan mengharamkan penipuan, menyorokkan barang untuk mengharapkan keuntungan, membunyi-bunyikan kecacatan serta yang dijual dan sebagainya dalam sistem ekonomi. Maknanya tahsiniyat ni sebagai untuk kesempurnaan lah. Kalau dari sudut pakaian, aksesori lah, ya. Kalau tak ada pun okey je. Tak ada pun okey je, tapi kalau ada lagi comel, lagi cantik, ya. Nak menggambarkan bagaimana Islam ni indah, okey. Okey, jadi saya rasa sekadar itu sajalah perbincangan maqasid asy-syar'iyyah. Maqasid syar'iyyah ni saya buat kesimpulan di sini. Ada 3. Yang pertamanya daruriyah al-khamsah, perkara-perkara asas, iaitu perkara-perkara asas ni nak menjaga 5 perkara. Agama, nyawa, akal, maruah dan harta, ya. Yang keduanya maqasid hajiyat, ya. Penting tapi taklah sepenting daruri. Yang ketiganya daruriyat tahsiniyat, adalah untuk kesempurnaan ataupun aksesori, ya. Ini secara ringkaslah seperti mana yang disusun oleh para alim ulama, untuk kita dapat gambaran bagaimana syariat Allah Subhanahu Wa Taala itu sungguh sempurna, sungguh hebat, dan apabila kita faham, kita akan lebih yakin lagi dengan peraturan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sebab banyak hari ini kita dengar peraturan-peraturan Tuhan ini yang ada dalam agama ini dianggap sebagai membebankan, ya. Macam-macam lah, ya. Dalam bab zakat ke, dalam bab jual beli ke, dalam perkahwinan ke, dalam siasah ke, dalam syura dan sebagainya, ada kritikan-kritikan tertentu, ya. Kerana apa? Kerana mereka tidak memahami hakikat peraturan tersebut. Tapi apabila mereka mempelajari, mengkaji peraturan Allah Subhanahu Wa Taala, maka sudah pasti mereka akan rasa kagum dan dia akan tolak
selain daripada peraturan-peraturan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Ada apa-apa soalan, insya-Allah? Jadi saya minta maaf lah kepada staf sebab ada masalah link tadi yang tersilap. Tak ada ya? Okey, kalau tak ada, sekadar tu saja. Jadi sekarang ni kita menghadapi PKP sekali lagi. Jadi kita sama-samalah mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diangkatkan balak ni, ya. Selalulah baca doa, ya, istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Walaupun kita usaha, tapi kalau kita tidak mempunyai hubungan yang akrab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ujian ini akan berterusan, ya. Jadi sama-samalah kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala angkatkan bala yang mengenai kita pada hari ini. Dan dalam masa yang sama kita jangan berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu saya minta maaf apa yang kurang, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.